Yo guys, welcome to the video. So, tahun 2024 kita dah masuk bulan 2. Sepatutnya Apple dah start buka kan, sebab kita ada nampak jadual pada tahun 2023 which is tahun lepas, yang mana Apple Store akan start buka pada bulan 2. So sekarang dah 1 hari bulan 2 tahun 2024. How's the progress, Fazli? So far apa yang aku boleh nampak dekat sini, ada juga a few things yang Apple dah update dekat dia orang punya website, dan kita start nampak mata kasar apa yang Apple cuba usahakan masuk ke dalam Malaysia ni especially. Alright, yang pertama sekali, adakah store ni dah officially akan buka? Pertama, so far kan aku tengok dia punya progress, tak ada lagi orang kata ura-ura ataupun nampak yang dia akan buka dalam masa terdekat. Contohnya macam 1 minggu ke 2 minggu ke. Boleh kata ni progress ni dalam 2 bulan jugalah. Yelah, kau bayangkan kalau ada progress ataupun ada orang kata tanda-tanda dia nak buka, contohnya macam akan ada lampu and akan ada orang bekerja dekat dalam. Kalau korang perhatikan betul-betul dekat dalam ni, kedai dia actually dah start buka lampu tau dekat dalam. Nampak tak cahaya tu? Tu adalah cahaya lampu buka dekat dalam kedai ni. So dia orang tengah ada something going on dekat dalam. Dan so far dekat bawah pun dia punya store dekat dalam mall ni sebenarnya tak ada progress sangat. But apa yang aku boleh cakap, dia punya kedai ni dah start satu. Dia dah ada pintu dah, yang mana korang boleh masuk, dah ada door handle. Sebelum ni tak ada lagi. Yang kedua, dia dah actually unveil dia punya signage dekat situ, yang mana dekat situ bukannya Apple Store sebenarnya ataupun logo Apple, tapi lebih kepada direction nak guna ataupun nak navigate dekat atas bumbung menara ataupun bangunan TRX ni. Lepas tu ada juga malam-malam akan ada guide yang jaga dekat sini untuk tak nak bagi orang tengok dekat bahagian dalam ataupun tangkap gambar ataupun apa-apa saja pada waktu malam. So benda tu menunjukkan yang dia orang actually cuba untuk percepatkan pembukaan Apple Store ni sahaja. Alright, so tu sekadar update tentang Apple Store ini dulu. Apa lagi yang aku boleh cakap adalah a few things yang Apple cuba letak dah ada untuk pembukaan Apple Store pada tahun 2024 adalah satu, kita dah start nampak masuk Apple dah benarkan orang untuk subscribe kepada Apple Care Plus. So korang kalau ada beli MacBook ke, ada beli iPhone ataupun beli contohnya macam AirPods, Apple Care Plus akan start korang boleh guna ataupun korang boleh beli waktu purchase ataupun 60 hari lepas korang beli. Lebih daripada tu tak boleh nak beli dah Apple Care Plus. And apa yang aku find it quite interesting adalah Apple Care Plus ni nampak macam like lebih kepada convenience saja kalau korang nak beli dia orang punya produk. Tak ada macam like rasa orang kata less worry, sebab dia lebih kepada kalau korang nak repair, nak replace ataupun ada problem ke, Apple Care Plus patutnya akan cover korang. Okey, dah nak reboot ke apa. Satu benda lagi yang korang akan perasan, hari tu dah ada orang update mengatakan yang Apple actually dah start orang kata expand dia punya fleet untuk cover Malaysia punya jalan. Contohnya hari tu ada kereta Subaru dengan logo Apple, menunjukkan tu adalah Apple Maps punya kenderaan untuk mappingkan satu Malaysia. Kau boleh nampak dia punya jadual daripada KL sampailah kepada Kuala Terengganu. Dia orang cover. And benda ni sebenarnya bukan untuk basic map saja tau. Dia lebih kepada, kalau kau ingat iOS punya presentation hari tu yang baru, yang mana dia orang akan buatkan semua gambar bangunan akan jadi 3D light. Sebab Apple nak promotekan 3D punya map tu untuk memudahkan orang Malaysia navigate, dan menunjukkan yang Apple memang fokuskan untuk pasarkan iPhone ataupun all their products secara serius. So dekat sini ni adalah satu berita yang bagus untuk pengguna Apple tu sendiri, so that tak bergantung pada Waze dan juga Google Maps sahaja. One thing yang kau kena tahu juga, Malaysia ni pun antara ramai orang yang beli kereta Porsche juga. Dan kalau kau ingat, CarPlay sebenarnya dah ada updated punya UI tau. So sebelum ni hanya ada dekat dia punya infotainment saja. So sekarang kalau kau perasan masa iOS presentation tu juga, dia orang actually perkenalkan UI untuk CarPlay bila guna digital cluster. So bukan skrin dekat tengah saja, dia lebih kepada menyeluruh juga. Kalau kau nak guna odometer ke, meter ke, dia orang punya fuel gauge ke. So dekat sini memang Apple secara menyeluruh support
kereta Porsche dan juga Aston Martin so far. Benda ni boleh kata bagus lah, sebab sebagai seorang pengguna, kita akan expect terima dekat kereta-kereta yang mahal dulu. Tak adalah kita expect akan datang support dekat kereta-kereta yang orang kata bawah 100,000 kan, contohnya macam Myvi ke, kereta Proton ke. So nampak macam tak high-end lah. Sama juga macam CarPlay dulu ataupun Android player. So dekat situ kita nampak yang benda tu akan start slowly down sampailah kereta Azia, and even kereta kancil pun akan terima that kind of setting, that kind of UI untuk cover, untuk dia orang gunakan dalam kereta yang biasa je. Next thing adalah sudah tentunya kalau korang nampak sekarang KTM dah start guna Apple Pay untuk bayar dia orang punya nak masuk train lah, basically untuk gunakan train. So sebelum ni lebih fokus kepada touch and go saja. So sekarang kalau kita tengok dekat orang kata tol sekarang pun dah start boleh guna touch, guna kad bank macam biasalah. So sekarang ni sepatutnya KTM Malaysia sepatutnya akan terima Apple Pay punya payment juga. So korang nampak benda ni gradually datang, gradually update dan gradually dapat guna secara menyeluruh dalam market Malaysia ni. But ada satu benda yang aku patut updatekan dekat korang, yang mana sekarang Apple ada isu dengan dia orang punya Apple Watch. So sekarang ni kalau korang update dengan situasi sekarang dengan Apple, dia orang actually kena ban dekat US untuk korang beli Apple Watch. So dekat Malaysia dia tak affected. So apa yang jadi dekat sini, Apple sebenarnya dia dah disablekan feature heart rate tu so that dia boleh jual dekat US. Malaysia tak affected kalau korang nak tahu. So benda tu still ongoing, still tak tahu macam mana future Apple Watch punya series kali ni. Last but not least, kalau korang update dengan Siri punya certification, HomePod mini bakal masuk dalam Malaysia and dijual secara rasmi. Ni boleh kata melengkapkan lagi lah ekosistem Apple untuk buatkan dia orang punya, orang kata penawaran ni, orang kata make sense untuk market Malaysia, fokuskan kepada IoT, contohnya macam smart speaker, all things smart and nak sync dekat satu tempat ataupun satu benda sahaja. So sekarang ni HomePod mini tu lebih kepada assistant, pembantu dekat rumah, contohnya macam kalau korang nak tanya weather ke, nak persiapkan route ke. So contohnya macam kalau aku cakap aku nak pergi dekat Seremban ke, so HomePod mini boleh suruh ataupun masukkan map route tu dekat dalam kereta ataupun dekat dalam korang punya smartphone. So that's how good, how useful benda ni, HomePod ni dekat Apple punya home ecosystem especially. Seterusnya ni last apa yang aku cakap tentang update Apple Store dekat Malaysia ni, that is Apple Vision Pro. So Apple Vision Pro ni dia kalau ikutkan tak official masuk dalam Malaysia tau. Hanya ada dekat Singapore saja, region paling dekat. Thailand aku tak pasti. But apa yang aku boleh cakap juga, once store ni dah start buka and start ada, sepatutnya kita akan dapat beli Apple Vision Pro dekat dalam Malaysia. Jujur cakap guys, kalau aku dapat kesempatan untuk beli Apple Vision Pro, memang akan beli. Tapi cara nak beli dia bukan senang macam yang kita ataupun aku beli iPhone sebelum ni. So sekarang korang kena, orang kata, ada kau punya mapping muka tu. Untuk Apple sendiri design kau punya padding dekat muka ni so that fit kau punya muka perfectly. Kalau tak, benda tu rasa macam longgar and tak universal. Apple sebenarnya dia tak nampak ataupun tak dapat nak cari macam mana nak solve a solution where orang beli goggles tu ataupun Apple Vision Pro tu tanpa apa-apa data tentang dia orang punya muka. So sekarang ni dia still rely on, sebab kita faham lah first gen punya products sepatutnya nampak complete, nampak sempurna and tak ada issue. So mungkin Gen 2 probably dia orang akan guna universal punya style of, orang kata, padding untuk buatkan Apple Vision Pro tu lagi senang nak beli. So far kalau out of region agak susah. Aku akan cuba juga purchase, so stay tuned for that. But harga dia lah, kalau korang nak aku review Apple Vision Pro, tekan like dan tekan komen so that aku faham korang memang betul-betul berminat dengan Apple Vision Pro. And aku kemungkinan akan buka juga orang kata slot untuk korang kalau nak try Apple Vision Pro dekat dalam Malaysia once aku dah beli. Komen, aku nak tahu. Tu yang penting sebenarnya. Alright, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap tentang Apple Store dekat dalam Malaysia. Update tentang kedai ni sebenarnya agak sikit, tapi kita start nampak slowly. Kita mungkin tak nampak dekat dalam. Dekat luar so far aku boleh nampak ada orang keluar dan masuk, and kadang-kadang lampu ni menyala, and kadang-kadang nampak ada orang jaga tempat ni untuk tak nak bagi orang masuk ataupun tengok ataupun tangkap gambar. So benda tu gradually, slowly dia orang akan buka kedai ni. And salah satu sebab juga mungkin dia orang nak buat sale dekat dalam Malaysia ni lagi naik so that orang actually yakin untuk beli produk Apple
dekat sini instead of dekat lain. So tu je lah apa yang aku boleh update tentang Apple punya store, that is dekat The Exchange TRX dalam Malaysia ni. Alright guys, kalau korang ada apa-apa pertanyaan, sila komen dekat bawah. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So make it smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!